A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat belaka. Dan pada hari ini nampak santai je, relax je kat rumah tu. Maklumlah hari cuti. Kalau tidak hari biasa tu keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang. Oh, bersabarlah. Itulah kehidupan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi masalah yang kita nak bawa pada hari ini, ada di kalangan mereka ni yang duduk relax je kat rumah. Hujung bulan minta je duit dengan isteri. Maklumlah, isteri gaji besar, minta je duit terus dapat. Suami duduk relax je dekat rumah. Hari ini kita nak bincang topik perbincangan yang sangat menarik dalam topik perbincangan munakahat berkaitan dengan menanggung biawak hidup. Siapakah biawak hidup itu? Kita perbincangkan pada hari ini. Kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Baik, Alhamdulillah. Khabar Dai? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Isu kita agak berat pada hari ini Ustaz. Betul, Dai. Yang mana kalau kita lihat akan situasi suami ataupun ayah memberi nafkah kepada keluarga. Betul. Tapi hari ini duduk relax, duduk lepak dekat rumah. Apakah sebab jadi seperti ini? Tetapi sebelum itu Ustaz, kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan biawak hidup tu sebenarnya. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Dai Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaan, keizinan dan perkenan Allah Taala kita dapat bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga keberkatan dan juga manfaat yang lahir daripada majlis ilmu ini dapat dirasai bersama sekalian para penonton Tanyalah Ustaz dan juga peminat ilmu dan juga para pencinta ilmu, insya-Allah. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat memberikan kebaikan kepada kita dan dapat memberikan panduan dalam kehidupan, insya-Allah. Dan yang Aiman, bila kita sebut tentang menanggung biawak hidup, nama tajuk tu pun orang bila orang sebut biawak ni benda yang paling orang tak nak jumpa lah. Setengah-setengah orang mengaitkan biawak ini dengan kesialan. Kalau itu tak betul lah tu. Kesialan kalau lalu biawak ni maknanya ada benda nak jadi. Orang kata itu begitu. Maknanya biawak ni walaupun dia binatang yang tidak ada salahnya, tak adalah salah biawak ni, tapi perumpamaan yang dibuat kerana apa? Kerana dia tidak memberi manfaat. Kalau kita tengok dalam peribahasa, tengoklah dalam kamus dewan ke apa ke, yang berkaitan dengan biawak hidup ni maksudnya apa? Kita membelanjakan ataupun memberi menanggung seseorang yang dia tidak ada manfaat untuk kita. Maknanya kalau dia sepanjang dia hidup pun, sepanjang dia tu pun dia tak ada bagi apa-apa, kita tanggung aja dia sepanjang-panjang. Ini apa yang dimaksudkan dengan biawak hidup. Dalam konotasi masyarakat kita, apabila kita melihat perkara ini, kita nak bincangkan pada hari ini adalah ketua keluarga ataupun orang yang wajib menanggung nafkah keluarganya itu meninggalkan urusan dia, meninggalkan tanggungjawabnya dan membiarkan orang lain yang menggantikan dia untuk menanggung nafkah hidup. Nafkah dia terhadap isteri, nafkah dia terhadap ni. Dan konteks yang kita bicarakan sekarang ni lebih tertumpu kepada suami ataupun lebih tertumpu kepada orang yang paling bertanggungjawab dalam sebuah institusi kekeluargaan. Hari ini nak bercakap pasal orang lelaki lah, maksudnya terutamanya. Dan kalau kita pergi kepada medan ataupun perspektif yang lebih luas lagi, iaitu salah seorang yang berada dalam keluarga yang menanggung ataupun yang berkewajipan untuk menanggung nafkah dan perbelanjaan
seluruh isi rumah dia, sebab nafkah ni terbahagi kepada 5 mengikut dalam al-fiqhul manhaji sebut nafkah ni ada 5. Pertama sekali nafkah seseorang itu terhadap diri dia sendiri, kemudian nafkah al-usul ala al-furu', iaitu nafkah bahagian bapa dan seumpamanya kepada furu' dia, maknanya kepada descendant dia, kepada anak-anak dan sebagainya. Kemudian nafqatul furu' alal usul, nafkah anak-anak kepada ayah dan seumpamanya. Kemudian nafqatul zauj ala az-zaujah, ataupun al-ayat, nafkah nafkah al-zaujah ala zauj, maknanya nafkah perempuan atau isteri ke atas suami. Ini yang mungkin konteks yang lebih luas untuk kita bicarakan pada hari ini, dan yang seterusnya disebut nafkah-nafkah yang lain. Jadi ini konteks yang perlu kita relate dalam kehidupan kita, bahawasanya dalam diri ataupun batang tubuh seorang lelaki itu dia mempunyai kewajipan, yang mana kewajipan ini kalau digagalkan kewajipan ini, maka dia menyanggahi ijma' para ulama yang mengatakan nafkah itu wajib atas orang lelaki yang ataupun kalau dalam konteks keluarga wajib atas suami, yang mana dialah menjadi tunjang kepada keluarga. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang selalu dan masyhur kita dengarkan di dalam surah An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihat ila akhir al-ayah. Apa Allah kata? Ar-rijal, lelaki itu, qawwamuna, pemimpin, pendukung, tunggak, tunjang. Maknanya nak pergi kepada makna-makna itu, ala nisa, atas perempuan, yakni isteri-isterinya, bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd, di mana dengan ada kelebihan yang Allah bagi kepada lelaki ni, dia ada kelebihan sikit ke atas orang perempuan dan ke atas lain daripadanya. Wa bima anfaqu, dan kelebihan itu diberikan kerana apa? Kerana ada infak yang mereka keluarkan, belanja yang mereka keluarkan daripada harta mereka untuk keperluan keluarga. Maka di situ maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ni, maknanya benda ni ada dalam asas-asas Al-Quran, ataupun kita panggil al-usus Al-Quraniyah, maknanya asas-asas Quran. Ini sesuatu yang sangat besar sebenarnya, yang harus difahami oleh semua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita biasa dengar sedekah, infak ataupun wakaf dan sebagainya, tapi hari ini kita sebut pasal nafkah. Pasti ada beza di antara istilah-istilah sebut, dan kita nak tahu Ustaz, nafkah ni cukup takat bagi makan je ke, ataupun ada jenis-jenis nafkah yang perlu kita tahu? Tafadhal Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang perbezaan maksud, selalu kita dengar nafkah, iaitu infak, macam dekat-dekat bunyinya, sedekah dan sebagainya. Maka perkara ini harus kita bezakan dari sudut kewajipan dan juga pertanggungjawaban. Yang pertama, bila kita sebut konotasi infak, infak ni adalah merupakan satu konotasi umum kepada semua perkara yang dibelanjakan. Maknanya apa-apa sahaja belanja kita sebut sebagai infak. Tetapi nafkah itu ataupun nafkah itu adalah satu perkataan yang diambil daripada root word infak juga, tetapi ia lebih menjurus kepada tanggungjawab yang kita panggil tanggungjawab yang diperlukan ataupun sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau tengok peristilahan itu tadi, definition itu tadi, kita dapat faham bahawasanya ada 3 benda paling utama. Ini 3 ni paling crucial. Nafkah dia termasuk apa? Makan minum. Jangan kita kata makan je tak minum, tercekik kawan. Okey, nombor 2, nafkah ini termasuk juga pakaian. Maknanya itu adalah basic necessity, daruriyat, perkara-perkara yang mesti ada, yang wajib ada. Kalau tak ada benda ni, kalau kita kata nak pergi dakwah satu-satu tempat pun, kalau orang tu tak berpakaian, bagi pakaian dulu. Bukan cerita kat dia suruh syahadah dulu, bagi pakaian dulu. Belum makan, makan dulu. Contoh kita jumpa budak-budak mana, kamu makan dah?
Soalan itu adalah keperluan kemanusiaan. Ya, jadi itu kita raikan. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal. Ini basic necessity. Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dia bila pecahkan apakah 7 benda yang wajib diberi nafkah oleh seorang suami ataupun seorang lelaki, adalah yang pertama sekali makanan dan minuman. Nombor 2 barang dapur. Nombor 3 pakaian. Nombor 4 tempat tinggal. Nombor 5 alat kebersihan rumah. Alat kebersihan diri. Hygiene, shampoo, buruh gigi, ubat gigi, sabun di bilik mandi, sabun di bilik mandi. Kemudian barangan rumah, dan juga yang satu lagi, ini to the extent, ini yang terbaik lah, maknanya ini complete lah, pembantu rumah. Jika isteri ataupun isteri kita tu biasa ada pembantu rumah, maknanya suami kena provide. Ini adalah 7 benda yang 7 ni memang komplit lah. Tapi asasnya tadi kita sebut 3 tadi. Itu asas yang paling tak boleh diabaikan. Kerana apa? Kerana inilah tanggungjawab yang harus diberi fokus oleh seorang ketua keluarga, yang mana ini terdapat ataupun digariskan, didasarkan oleh agama sebagai satu default setting kepada suami yang memberi dan juga yang provide nafkah tu. Okey Ustaz, kita tahu nafkah ni kita bagi untuk isteri dan juga anak-anak. Adakah mak ayah tu pun dikira bagi nafkah juga ataupun bagaimana? Kita rehat dulu Ustaz. Baik, para penonton nak tahu jawapannya, jangan berganjak, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Waktu bujang-bujang dulu, waktu muda-muda dulu, jadi buaya darat, suka pikat anak dara orang. Dan bila dah kahwin, jadi biawak. Jadi biawak hidup pula Ustaz. Jadi itu dia keadaan yang mana kita nak perbetulkan pada hari ini. Kita nak lelaki-lelaki kat luar sana bangun, jangan malas. Dan kita nak jawab persoalan sebelum kita rehat tadi Ustaz, berkaitan dengan kalau kita sebut nafkah. Betul. Kita faham sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, iaitu tanggungjawab nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Ada tak lagi orang yang perlu kita beri nafkah ni Ustaz? Baik, kalau kita sebut tentang relativity nafkah kepada seorang lelaki tu, macam kita bincangkan ataupun telah pun kita beri mukadimahnya pada awal perbincangan kita tadi, nafkah ni dia ada jenis-jenis. Pertamanya kepada diri dia sendiri. Itu nombor 1, ibda' binafsika. Maknanya dalam hadis-hadis Nabi SAW sebut ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kamu dulu. Hajat kita. Kalau kita duduk dalam kapal terbang kan, pramugari kita, sarungkan corong ke diri anda dulu baru tolong orang lain. Okey, maksudnya tolong diri kita dulu. Sebab kalau kita tidak dipenuhi hajat kita, macam mana kita tu nak boleh provide kat orang lain? Tapi hajat diri sendiri tu, orang lelaki kena ingat, yang kata saya berhajat, saya memang perkara yang necessity, saya kena beli rokok. Saya kalau tak ada rokok pun tak boleh hidup. Tak, itu bukan. Kau jangan pandai-pandai. Dia suka. Banyak alasan. Dia putar alam ni memang cantik betul. Dia kata tak ada, saya kena ni, tak nak bagi. Kau kenapa tak belanja anak sekolah-sekolah anak? Tu lah masalah aku memang ya, rokok awak boleh beli, benda sekolah anak semua awak tak boleh provide. Ini priority dalam kehidupan. Kita kena tahu. Dan kalau dalam perbincangan para ulama sendiri, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, kalau berlaku pertembungan antara hajat diri sendiri, hajat keluarga, kena tengok maslahah yang lebih aula untuk diutamakan. Kena tengok the greater good. Siapa yang kalau kita bagi nafkah tu, manfaat lebih besar kat dia.
Kan? Of course lah, kalau menjadi seorang bapa, itulah dia punya pengorbanan dia. Tapi memang dalam agama menyebut diri sendiri dulu. Itu nombor satu. Nombor dua, perbincangan nafkah orang daripada anak kepada orang tua. Maknanya anak kepada orang tua dia. Kalau suami kepada mak dengan ayah dia. Kalau isteri kepada mak dengan ayah dia. Dan kalau isteri tu tak boleh provide, suami boleh bantu. Tetapi bukan menjadi tanggungjawab. Sebab mertua bukan di bawah tanggungjawab nafkah anak ataupun menantu dia. Itu kena ingat, sebab zakat, dalam perbincangan zakat boleh bagi zakat kepada mertua, boleh bagi. Tapi perbincangan zakat bagi kepada mak bapak tu ada kaedah yang kata la tajuzu zakah lil usul wala lil furu'. Tak boleh zakat bagi kepada usul dengan furu'. Atas tak boleh, bawah tak boleh. Tak jadi zakat. Jadi panjanglah perbincangannya. Cuma itu dari sudut pertanggungjawaban. Lagi satu, tanggungjawab bapa kepada anak-anak. Itu yang kita tengah berbincang. Tanggungjawab suami kepada isteri dan tanggungjawab lain yang mungkin seorang itu menanggung ahli keluarga. Contoh, abang sulung tanggung adik-adik. Contohnya, kakak sulung tanggung adik-adik. Okey, setelah ketiadaan mana-mana lelaki yang relatif untuk tanggung nafkah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut asasnya, default settingnya, saya suka sebut default settingnya, istishab pada hukum tu adalah selagi mana tidak ada perubahan. Selagi mana tak perubahan tu, contoh, hilang orang lelaki yang bertanggungjawab, jadi orang perempuan naiklah, menanggung kan. Contoh dalam family tu, adik-beradik semua ni, yang kakak sulungnya kakak lah. Macam mana ayah dah tak ada, mak dah tak ada, kakak. Jadi kakak tu kata, tak apalah, aku stand up. Kakak pun belum nikah lagi. Kan? Dia stand up. Dia jadi orang yang menanggung. Orang yang bertanggungjawab menanggung. Itu dalam keadaan-keadaan, terms and condition. Dia ada dia punya syarat-syarat yang lepas pada tu lah. Tapi default setting, memang orang lelaki. Sebab tu Allah Ta'ala sebut qawam. Qiwam ni, maknanya orang lelaki tu menjadi tunjang, pemimpin, tunggak. Maksudnya, tak ada dia put him out of the equation, keluarkan lelaki tu daripada kita panggil mekanisme itu, daripada kiraan itu, dia akan pincang. Itu maksud qawam. Maksudnya sepatutnya dia yang provide, tapi dia tak ada. Bila dia tak ada, dia jadi pincang. Sebab tu dipanggil anak yatim ni orang yang tak ada bapa, bukan tak ada mak. Tak ada mak, yang istilah dia lain. Yatim ni tak ada bapa. Kalau tak ada mak, dia panggil al-im. Maknanya tak ada bapa. Sebab apa? Sebab bapa tu yang tanggung keluarga tu. Keyatiman maknanya hilang orang yang menanggung dia, hilang orang yang menjaga hajat dia, keperluan dia, benda-benda yang kebajikan dia dan sebagainya. Kemudian bima fadlallah, apa yang Tuhan lebihkan orang lelaki ni, angkat darjat orang lelaki ni lebih. Kerana apa? Kerana satu, lebih dari sudut tanggungjawab. Satu, lebih dari sebab orang lelaki mana ada cuti semayang. Kan? Betul. Itu lebih lah tu. Apa lagi kelebihan? Allah Ta'ala bagi kelebihan dari sudut tenaga. Asasnya lah. Bukan lelaki yang macam tu ya. Kalau lelaki yang macam tu, tak tahulah kan. Jadi tenaga tu kan, tenaga tu. Kemudian Allah bagi kelebihan dari sudut apa? Kelebihan dari sudut mungkin dari sudut dia punya fizikal. Banyak benda lah, banyak benda. Orang lelaki kalau berjalan tak pakai baju tak apa, orang perempuan tak boleh. Jadi ada kelebihan-kelebihan itu tu nisbi lah. Tetapi kelebihan yang lebih besar sekali, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan apa kelebihan itu diberikan? Kerana mereka itu infak, mereka itu provide. Itulah kelebihannya. Sebab al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maknanya siapa yang beri, dialah yang menjadi paksi sebenarnya. Tadi Ustaz sebut memanglah lelaki yang kena provide untuk nafkah keluarga. Dan kita dengar tadi Ustaz ada sebut bahawa wanita yang membantu suaminya tadi, sahabat kita Faz Ismail ni, boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Okey, pada masa kini kebanyakan kaum wanita bekerjaya dan pandai berdikari. Adakah ini salah satu punca utama berlakunya biawak hidup? Okey. Dalam hal ni memanglah bila kita sebut tentang ruang, kalau kita sebut tentang perkara ni ya Faz, bila kita bicarakan tentang soal wanita bekerjaya, kan dalam dunia dimulai ombak perbincangan tentang equality of gender. Kesaksamaan gender. Orang perempuan boleh buat, apa orang lelaki buat?
Jadi orang perempuan sudah demand untuk kerja. Meskipun perempuan yang bekerja ini kalau tengok dalam hadis apabila perempuan terpaksa membantu suaminya berniaga di pasar, itu maksudnya antara tanda-tanda kiamat kecil berlaku. Itu dalam hadis. Itu kita tengok dari sudut ilmu akhirat, ilmu berkaitan dengan akhirat, tanda-tanda kiamat. Tapi bila kita relate dengan realiti keduniaan, maksudnya orang perempuan sudah bekerja. Jadi, dulu pun orang perempuan ada yang bekerja sesuai dengan dia punya keadaan dia, kehebatan dia dan juga ilmu yang dia ada. Dia boleh berniaga, dia boleh ni. Orang perempuan bekerja menjadi guru, orang perempuan bekerja menjadi ni. Ada orang perempuan yang bekerja sebagai tentera, dan benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada jundiyah ataupun muslimah yang menjadi tentera kan. Ada muslimah yang menjadi perawat, jururawat. Ada muslimah yang menjadi jaga bahagian dapur. Ada orang perempuan yang bekerja di pasar, jual barang dan sebagainya. Jadi pekerjaan tu biasa. Tetapi apabila dilihat perkara ini suatu benda yang diambil kesempatan. Orang lelaki ambil kesempatan. Dia dah kerja, aku memang pemalas. Kan? Aku malas lah. Yalah, dia dah kerja, okey lah tu. Aku okey lah. Dia sayang kat aku kan. Sebab tu dia kahwin dengan aku handsome. Kan? Harap muka, harap lembut, lidah tidak bertulang dan sebagainya. Memang orang perempuan ni ialah begitulah keadaan mereka. Hati disebutkan rifqan bil qawarir, kata Nabi SAW, kena berlembut dengan kaca yang mudah pecah. Kaca yang mudah pecah hati mereka itu. Jadi bila dilembut, disantuni, cair orang perempuan. Inilah yang diambil kesempatan. Salah orang perempuan kerja? Tak salah. Tapi yang salahnya, lelaki yang mengambil kesempatan atas perempuan yang bekerja sehingga menjadikan tadi mula-mula buaya jadi biawak. Ustaz, tapi kalau suami bekerja, isteri bekerja, okeylah yang kita dah 4 orang anak ni. Betul. Jadi susah bahagi-bahagi. Susah pula kita nak jaga anak-anak kita ni. Jadi lebih baik kita salah seorang ni kita kena berhenti. Tapi masalahnya isteri ni gaji lebih besar berbanding dengan suami. Kalau macam tu abang je dah berhenti. Kita jawab selepas ini, Ustaz. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian. Kita raikan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Cik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, soalan saya begini, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita sedia maklum, saya pun selalu pergi melihat anak saya masa anak saya belajar di universiti dulu, Ustaz. Dan saya melihat di kelas anak saya ini ramainya adalah pelajar-pelajar wanita. Bukannya lelaki-lelaki tak ada, tapi tak ramai, Ustaz. Dan apabila mereka ini berkahwin, si isteri ini kadang-kadang gajinya lebih besar, macam mana tadi sebut tadi, gajinya lebih besar daripada suami. Mereka ada sarjana muda, kadang-kadang ada sarjana dan PhD ni semua memegang ijazah Melaka. Suami kadang-kadang lepasan SPM je. Ustaz, ini yang jadi masalah apabila berumah tangga. Si suami, si isteri loan rumah, loan kereta, kadang-kadang makan minum juga ditanggung, tapi isteri ni reda, Ustaz. Apakah redanya isteri ni, apakah sama juga dikatakan si suami ni kadang-kadang nak belanja anak sekolah pun kadang-kadang tak berapa nak lepas sebulan lagi. Ustaz. Jadi apakah keredaan keredaan isteri membantu suami dalam kehidupan seharian ini? Bolehkah dikira sebagai biaya hidup juga, menanggung biaya hidup juga, Ustaz? Ataupun bagaimana kategori yang ini? Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak, Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Ini isteri redha, Ustaz. Okey, kita nak tahu redha tak redha, kita rehat dulu. Baik, para penonton, kalau nak kata isteri redha, dia pergi buat kopi dulu. Beri kepada suami. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali yang bertanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, abang duduk je dekat rumah, abang jaga anak-anak sebab abang pandai masak, abang pandai jaga anak-anak. Tak apa, abang duduk di rumah, biasa kerja dan saya akan tanggung keluarga. Saya redha abang tak bagi nafkah dekat saya. Redha tadi Ustaz. Okey, baik. Soalan daripada sahabat kita tentang keredaan seorang isteri terhadap suaminya untuk menggugurkan ataupun bukanlah menggugurkan, tidak memberi nafkah itulah. Nak kata mengelak, bukan suami itu mengelak ya. Okey, baik. Ini yang kita sebut tadi, default settingnya seorang lelaki. Okey, tetapi apabila isteri menawarkan diri dia dan sanggup untuk menggugurkan hak dia terima nafkah, sebab itu adalah right dia. Okey, dia hak dia. Dan hak ni kita boleh hari ni hak bincangkan tentang hak boleh jual beli, boleh macam-macam kan, dia dah jadi besar. Dia boleh gugurkan. Maknanya itu hak dia. Maka apabila dia gugurkan, setengah orang ataupun setengah fuqaha mengisytiharkan perkahwinan itu sebagai misyar, iaitu apabila seorang isteri menggugurkan tidak menuntutlah, maksudnya tak menuntut hak nafkah daripada suami. Nafkah itulah nafkah yang batin tu cerita lain. Tapi ini nafkah zahir. Dia tidak menuntut daripada suami dia. Maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Bila kita sebut dibenarkan dalam agama ni, hukum asasnya ataupun sekali lagi kita sebut default settingnya adalah harus. Dia harus dia bukannya wajib. Oh, maknanya isteri dah wajib kepada isteri. Tak. Harus. Dia boleh buat benda tu. Tapi bila dia sebut, dia dah cakap, abang pandai masak, abang pandai jaga anak-anak saya, kalau jaga budak-budak, saya rasa jaga pokok pun tak lepas, jaga anak. Contohlah, saya tak apalah, saya provide lah untuk family, tapi abang provide masa abang untuk anak-anak. Itu dia telah menggugurkan sendiri haknya, maka itu tak jadi masalah. Dan suami tu pula bukannya nak ambil kesempatan pun. Bukan dia kata, macam ni lah, I nampak you paling sesuai kerja, jadi I jaga rumah. Tak, bukan daripada dia. Okey, bukan daripada dia. Tetapi itu yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Walaupun macam tu, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakah, bila membicarakan soal hukm tasawul, maknanya hukum meminta-minta pada isu pengemisan, isu meminta-minta ni, Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah disebut apa? Bekerja ni adalah asas dalam bekerja ataupun beramal, itu asas dalam mencari rezeki. Maknanya lelaki tu keluar dia, kalau dululah isu keluar cari rezeki. Hari ni tak semesti keluar rumah. Orang reti melabur saham, dia duduk dalam rumah ya kan. Kadang-kadang bukan duduk dalam rumah, duduk dalam kebun, duduk tepi tangga pun dia boleh trading, dia boleh untung. Itu antara mungkin cara-cara baru yang orang nak provide untuk keluarga kan. Suami tak boleh kerja, tapi tak apa, tak ada masalah, dia jaga anak-anak dia semua sekali. Tapi masa lapang ni nak buat apa? Mungkin dia berniaga online, mungkin tu. Itu tidak dipandang hina, kata Syekh Qaradawi. Tidak dipandang hina sebab apa? Sebab pernah satu ketika seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya, dia minta zakat daripada Nabi. Dia kata, aku tengok kamu ni, apa yang ada kat rumah kamu? Dia kata, aku ada tikar dengan aku ada bekas. So Nabi kata, bawa main tikar bekas. Nabi lelong kat sahabat, siapa nak beli? Sahabat beli, dapatlah 2 dirham. 1 dirham, dia kata, nah, ambil 1 dirham, balik beli barang makan keluarga kamu. 1 dirham lagi pergi pergi cari tali, pergi cari kapak. Kamu pergi keluar, aku tak nak tengok muka kamu 15 hari, kata Nabi SAW. Lalu satu hari dia balik dalam keadaan koceknya, kata dalam cerita tersebut, koceknya berbunyi-bunyi. Ada duit lah. Koceknya berbunyi kerana ada duit. Maknanya ada duit dah, dia dah ada pendapatan.
Lalu Nabi kata, la an ya'khudha ahadukum hablah. Kalau seorang kamu ambil tali, kemudian ikat di belakangnya, lalu dia keluar cari kayu api, balik dijual kayu api itu, fayabi'aha khairun min an yas'alan nas. Lebih baik untuk dirinya daripada dia meminta-minta. Belum tentu orang bagi, belum tentu orang nak. Tak semestinya orang nak bagi kepada dia. A'tauhu aw mana'ahu. Sama ada orang nak bagi ataupun orang nak halang dia. Itu perkara yang Nabi sebut. Tak kisah. Walaupun suami tak apa, okey, you dah ni, tapi tak apa, I cari lain. Yang mana I boleh buat, I buat juga. Sikit, walaupun sikit. Kan? Tetapi bukan atas dasar mengambil kesempatan. Tadi kita kata default setting lelaki, tapi kalau hak tu digugur kat orang wanita, tak jadi masalah. Macam cerita Pramli tu Ustaz Abang bukan tak nak kerja, tapi tulang abang dah nak repot. Dia kata berbunyi. Siap bunyi lagi tu. Itu dia. Tapi last sekali itu dia. Betul lah Ustaz sebut tadi, tali dengan kapak Ustaz. Tali dengan kapak. Last sekali yar insong matak aji semartilam. Itu dia. Maknanya bila dia berusaha Ustaz, dan akhirnya Allah akan bagi juga kan. Baik sahabat kita di Facebook ni, satu soalan yang cukup menarik. Sambungan daripada masalah tadi sebenarnya. Raimah Saud bertanya, jika ada suami tapi isteri terpaksa bergolok gadai, adakah dikira menanggung biawak hidup juga Ustaz? Baik, kita kena tengok situasi dan keadaan. Kalau ada suami tetapi mungkin suami itu tidak memperolehi pekerjaan yang sesuai dengan dia, ataupun mungkin kadang-kadang ada orang ada degree, ada orang yang sampai ada PhD pun, tapi kerjanya bawa Grab, bawa Foodpanda dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak ada ruang, tak dapat kerja. Tetapi dia terpaksa nak kerja benda yang lebih rendah daripada qualification dia, daripada kelayakan dia ataupun daripada keilmuan dia. Sebab apa? Sebab dah tak ada. Jadi kena tengok keadaan, kena tengok situasi. Kalau suami itu malas bekerja, ya, itu menanggung biawak hidup. Tetapi kalau suami itu dia nak provide, dia usaha dah, tapi usahanya tu sekadar yang itu saja, rezekinya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Orang lelaki itu yang nak bagi nafkah itu, dia menafkahi kehidupan keluarganya dhu sa'atin min sa'atih, mengikut kadar kelapangan, keluasan rezeki yang ada. Kadar dia itulah. Kalau banyak, dia boleh provide banyak. Ada orang yang rezekinya banyak, gajinya besar, tapi belanjanya ciput, kedekut kan. Itu ada orang begitu. Saya pernah dengar satu cerita di sebuah bank terkemuka dalam Malaysia, seorang isteri yang terpaksa membuat bajet perbelanjaan setiap bulan, kena bagi hantar submit kepada suami. Suami sign baru boleh lulus perbelanjaan. Wah, dahsyat tu. Proposal. Dahsyat. Hantar proposal. Ini memang al-manquq wal hayyun. Suami tu jadi cerita dia, maksudnya dia ikut kadar keluasan. Faman qudira alaihi rizquhu wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang Allah sempitkan, mungkin terhadkan rezeki dia, dia infak sekadar yang Allah Ta'ala bagi kat dia lah. Okay, ini konsep. Ini adalah kaedah yang telah Allah tetapkan. SOP bukanlah kata SOP, tetapi kaedah, satu kaedah, satu ground yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka ini yang harus kita faham. Tak semestinya. Kadang-kadang isteri terpaksa bergolok bergadai. Kenapa? Kerana nak bantu suami. Tapi bukan kerana kemalasan, tapi kerana suami itu barangkali telah bekerja dan sebagainya tapi tak mampu. Jadi itu adalah sebahagian daripada kita panggil sharing, berkongsi tanggungjawab ataupun ihsan isteri kepada suami. Ada banyak bagi ikut kadarnya. Kebanyakannya. Kalau ada sikit, beri ikut kemampuan. Kesikatan. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian bersama dengan Tuan Haji Tulkina. Assalamualaikum. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Dan Ustaz, saya Haji Tulkinon, Haji Muhammad Saleh daripada Suku Dayu. Silakan. Okey, persoalannya Ustaz dan Nai. Okey, teruskan dengan soalan. Menanggung biaya hidup boleh tak kita ibaratkan seperti orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mendirikan perintah Allah, malahan dia membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi bolehkah orang yang macam ini kita menanggung kalau kita tolong dia, maknanya dia membuat kerja-kerja yang tak disuruh oleh Allah? Itu saja soalannya pagi ini Ustaz Dai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Okey. Maksudnya kita tanggung orang yang
dia tu bermaksiat lah kepada Allah SWT. Maka itu taklah, kalau kita tengok dari sudut definisi perbincangan kita hari ini, dia tak termasuk lah bawah perbincangan itu. Maksudnya kalau dia mungkin termasuk dalam erti kata yang kecil, maksudnya dah lah dia malas kerja, lepas tu buat maksiat pula, jadi itu menambah-nambah lagi lah keburukan dia. Tapi pada dasarnya perbincangan kita berdasarkan kepada orang yang malas bekerja dan tidak mahu berusaha untuk menanggung keperluan dan juga menanggung kewajipan yang harus dia tunaikan. Itu boleh kita jawab lah. Baik, Ustaz, kita nak tahu juga bagaimana dengan kadar tu. Kata tadi Ustaz ada sebutkan tentang kalau ada sedikit beri ikut kemampuan. Adakah ikan kering memadai dengan nasi bubur kicap? Okey. Selepas ini kita bincang, Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mungkin tak semua orang yang Allah SWT kurniakan kekayaan dan kemewahan. Ada juga di kalangan suami ini kerja dah sungguh-sungguh dah, Ustaz, tapi mungkin rezekinya mungkin belum orang kata belum dapat banyak lah, orang kata kan, mungkin gajinya tak besar. Adakah kita nak tahu tentang kadar nafkah itu? Adakah cukup bagi nasi putih, ikan kering dan juga sambal belacan, bubur kicap? Silakan, Ustaz. Baik. Pertama sekali, bila kita sebut tentang perkadaran nafkah itu, para ulama membahaskan tentang apakah yang disebut hadul kifayah, had kecukupan. Dan had kecukupan ini berdasarkan kepada uruf, maksudnya customary, benda yang berjalan dalam masyarakat. Kalau uruf kita kawasan tu memang makan nasi lauk kicap dan tadi apa, ikan kering dengan tu, itulah urufnya. Okay? So kalau dia provide yang tu, maknanya okey lah. Tapi Al-Imam Syafi'i menggariskan beberapa panduan. Antaranya yang pertama sekali, kalau kita kata yang pertama tu, kalau suami tu orang kaya, maka dia kena bagi at least sekurang-kurangnya 2 cupak, 2 mud. 2 mud ni 1 cupak, 4 cupak 1 gantang. Itu dia punya sipir orang Melayu. 4 cupak 1 gantang. 1 cupak lebih kurang 675 gram. 2 cupak lebih kurang 675 kali 2, lebih kurang dalam 1.3 kilo lah, lebih kurang gitu. Nasi 1.3 kilo banyak. Banyak 1.3 kilo boleh bagi makan 5-6 orang. Okay, jadi itu biasa. Tapi bukanlah hang bagi nasi saja, takkan hang bagi nasi saja, kena bagi lauk lah juga. Tadi lauk tadi pun ikutlah kan. Maksudnya dan benchmarking kita sebut sebagai benchmarking. Untuk benchmark apa yang kita makan, hak itulah yang kita bagi dekat keluarga kita. Itu sifir mudah, Ustaz. Sifir mudah. Kalau kita pergi makan nasi Arab, tak Ustaz, nak bagi kat rumah lebih kurang jugalah. Kan? Kalau bagi nasi ayam mungkin tak okey lagi, sebab dalam range kan, ada colour juga kuning lebih kurang. Okey. Tapi dalam range lauknya ayam. Tadi kita makan pun lauk ayam. Lauk kambing mesti bagi lauk kambing ke? Tak. Tapi isunya kadar yang begitu. Okey, itu kalau yang kaya. Yang kedua, kalau kadar orang itu sederhana, miskin atau susah. Miskin atau susah ni dia kena bagi 1 cupak, 1 mud. 1 cupak sehari. Itu keperluan dia daripada pagi sampai petang lah. Dan yang ketiga, disebut kalau yang sederhana, dia bagi dalam 1.5 mud. Okay? 900 gram, 1 kilo lebih kurang gitu. Jadi kita tengok keadaan. Dan ada kata yang bagi makan sekurang-kurangnya sekali sehari 2 kali. 2 wajibah. Itu kadar-kadar yang ditetapkan oleh para ulama, so kita boleh faham. Maknanya kalau kita boleh provide hanya provide lah sama ada lunch dengan dinner ataupun breakfast, lunch skip, dinner kena provide. Maksudnya macam tu kadar macam kita sebut tadi, kalau dia mampu hanya lauk telur dengan kicap, itulah kemampuan dia. Tapi janganlah pula dia okey lah, boleh hidup kan, boleh hidup okey lah. Jangan macam tu. Kan, jangan macam tu. Boleh hidup, nasi lauk garam pun boleh hidup. Kan? Ulat dalam batu pun boleh hidup. Tak alasan. Sebab bila sebut tentang alasan ni, saya teringat ada satu ayat lah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata atas muka bumi kecuali Allah Taala akan bagi rezeki. Yang tadi lah ulat batu boleh hidup kan. Benda ni pernah berlaku di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertemu dengan seorang yang memang perangai dia macam tu.
Dia kata, aku tak payahlah, aku pergi duduk rumah, pergi masjid, balik rumah kan. Lepak je lah, tunggulah nanti ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Adalah orang nak bagi tu kan. Dia kata rezeki nanti datang sendiri. Yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Itu dia punya moto kehidupan dia. Imam Ahmad kata bila orang bawa masalah ni kat dia, orang itu adalah orang bodoh, kata Imam Ahmad. Sebab hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, kata Nabi SAW. Allah menjadikan rezekiku di bawah hujung bayangan tombakku. Maksudnya tombak ni nak nunjukkan apa? Macam nak kena kerja lah, kena ada effort lah. Jadi sebab itulah Nabi kata kalau kamu bertawakal seperti burung. La tawakkaltum haqqa tawakkulihi, tawakkaltum tawakkul al-tayri. Maknanya kamu kena tawakal sebagaimana burung. Yaghdu himasan wa ta'ghdu himasan wa taruh bitana. Dia keluar perut kosong, balik perut penuh. Yang dia bawa. Kalau burung tu, burung pun keluar. Tak ceritanya tunggu. Mana ada burung tunggu lepak di situ. Dia pun terbang keluar. Kan? Jadi ini cerita dia. Ni usaha kena ada. Maknanya poin utama kita adalah usaha. Yes. Macam mana nak bagi itu urusan Allah SWT. Allah akan beri kepada kita, Ustaz. Kita usaha. We do the best, Allah do the rest. Masya Allah. Itu dia trademark kita. Baik Ustaz, sahabat kita ni, kita ada satu soalan ni Ustaz. Sebenarnya kita tak nak bincang lah soalan-soalan macam ni Ustaz. Tapi benda ni kita kena huraikan juga untuk memberi kefahaman kepada masyarakat. Betul Ustaz? Betul. Menanggung biawak hidup merupakan satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sikap seorang suami yang tidak menjalankan tanggungjawab sehingga isteri terpaksa menggalas tugas untuk menyara keluarga. Bolehkah isteri memohon fasah di mahkamah dapat biawak hidup ni Ustaz? Okey. Baik, dalam hal ini disebut dalam perbincangan al-i'saru bin nafaqah. Dia kesusahan menanggung ataupun ketidakmampuan menanggung nafkah. Ada dalam perbincangan bab kitab nikah dan sebagainya lah. Dia bincang dalam kitab nikah, kitab nafaqat dan sebagainya. Baik, secara kesimpulannya ada 3 pandangan menurut pandangan ulama. Nombor 1, isteri itu boleh menuntut fasah ataupun pembatalan pernikahan lah. Tuntut cerai lah, senang cerita. Fasah ni apa? Fasah pisahkan perkahwinan itu. Ini menurut jumhur ulama. Syafi'i, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan diriwayatkan juga asar ini daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan? Jadi tu pandangan pertama. Boleh tunjuk. Tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia tak mampu provide. So kita tuntutlah sebab itu hak, memang tanggungjawab dia. So dia tak buat, so kita boleh inilah. Nombor 1. Nombor 2, dia tak tuntut, tak boleh tuntut, tetapi isteri kena sabar. Nak tuntut tapi kena sabar. Tak boleh tuntut lah. Itu pandangan kedua yang dibuatkan dalam salah satu daripada pandangan daripada Imam Syafi'i juga, dan juga ulama-ulama lain lah. Yang ketiga, dia tidak boleh tuntut fasakh. Bahkan kalau isteri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin. Dia boleh nafkah suami dia yang miskin. Itu 3 pandangan. Dalam bab zakat, isteri boleh bagi zakat kat suami. Kalau suami tu miskin, suami tak mampu, isteri boleh bagi zakat kat suami. Tapi suami boleh nak bagi zakat isteri? Tak boleh. Sebab dia bawah tanggungjawab nafkah. So daripada 3 ni, tengoklah kita tu level mana. Level ketahanan isteri. Kalau isteri kata menyampah lah, ni kan, ni bukanlah biawak, dah lah dulu dia buaya, tukar jadi biawak. Lepas ni aku tak tahu binatang apa dia nak tukar lagi. Kan? Apa jenis binatang dia nak jadi, aku tak tahu. So aku minta fasah. Fasah ni bila jumpa dengan mahkamah akan nilai. Benda tu akan nilai, datangkan mungkin ni kalau berlaku perselisihan, datangkan hakam sebagainya, maka itu akan boleh berlaku ni, tak ada masalah. Okey, baik Ustaz. Ada sahabat kita di talian ni nak tanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh kita raihkan Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Silakan tuan. Saya Zainuddin dari Kudang. Ya. Teruskan. Masalah ini yang macam saya tengok tadi ni cantiklah, macam jumlah biar hidup, maksudnya macam tentang lebih kurang menuju kepada pasangan. Betul. Okey, sekarang ni bukan masalah pasangan, masalah tempat saya bekerja ni. Dan saya juga bekerja dah lama macam tu. Maksudnya dulu saya sihat, tenaga saya baik. Baik. Lepas tu, bila saya dah umur lanjut, ni orang kata kerja pun dah tak seberapa dah. Dah tak seberapa. Tapi bila saya terdengar pula yang kawan-kawan baru cakap, kau ni kira macam menanggung biawak hidup kan kau ni. Kau ada, tak ada, dia sama je.
adakah itu masuk dalam menanggung biaya itu, Mas? Okey. Terima kasih pada Itu, nanya kita. Baik Ustaz, ni isu tentang suami sakit Ustaz. Ni Allah bagi musibah kat kita. Baik, dalam keadaan orang lelaki hilang keupayaan dia ataupun hilang kudrat dia untuk bekerja, maka ini tidaklah termasuk dalam penafsiran menanggung bewak bewak hidup ni. Sebab apa? Sebab itu bukan satu kondisi yang dia minta pun. Kecuali lah kalau dia tu sepatutnya dia bertanggungjawab jaga kesihatan, dia bantai semua benda, dia tak jaga kesihatan, akhirnya dia sakit. Itu maksudnya adalah bahagian dia memberi asbab kepada sakit dia tu sebab dia tak jaga diri dia. So ini kena tengok Kalau dalam keadaan suami itu diuji, Allah Ta'ala beri kesakitan, tak mampu dan sebagainya, kita ada beberapa kaedah. Antara kaedahnya, kalau orang tu pernah bekerja, boleh menuntut daripada sokso, pencen ilat dan seumpamanya. Itu kalau kes-kes yang tertentulah. Dan yang lain-lain boleh dibuktikan secara klinikal. Maknanya orang bagi benda tu, perakuan daripada doktor, buat surat sebenarnya dapat. At least adalah something. Kan? Yang kedua, memang itulah tak boleh tidak datanglah kepada kami, iaitu pusat zakat dan juga Baitul Mal. Mintalah juga untuk hak diri dia dan keluarga dia lah. Dia kata hak diri dia, tapi Baitul Mal pun tengok juga kalau isteri dia masih mampu bekerja dan sebagainya, mungkin taklah diberi keutamaan, tetapi usaha tu kenalah, kena effort tu kena buat. Yang ketiga, dalam keadaan tersebut ialah biasanya perkara ni disebut dan dibincangkan juga dalam fiqh zakah oleh Al-Allamah Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Dia kata antara benda yang boleh dibuat adalah inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan bukan untuk menyebabkan orang lelaki jadi pemalas, tapi dalam keadaan-keadaan yang begitu, kerajaan boleh provide bantuan dan boleh buatkan tabung-tabung khas untuk mereka ini supaya dapat dibelanjakan untuk mereka ini, at least sekurang-kurangnya dapatlah juga menjalankan tanggungjawab dia. Bantu. Baik Ustaz. Ada pasangan dekat luar sana Ustaz yang mana suami ni lebih perform kat rumah. Bab bajunya, bab dapurnya, masak apa semua kan. Jadi sahabat kita Nur Dahlia Biru ni nak tanya satu soalan. Apakah hukum suami yang sihat, sempurna memilih untuk tidak bekerja dan selesa untuk menjadi house husband kerana diberhentikan kerja atas sebab masalah kewangan syarikat? Suami yang begini adakah dikatakan si isteri menanggung biawak hidup? Okey, kalau dalam keadaan ini mungkin ya. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya ada pilihan. Dia ada pilihan untuk bekerja dan dia ada pilihan untuk tidak bekerja. Dan pilihan dia untuk bekerja itu sentiasa terbuka. Maka dia kena sentiasa berusaha, kena sentiasa cari pekerjaan yang mungkin boleh dia buat. Dan jangan memilih. Saya ada seorang kenalan yang mana saya tahu dia ni orang yang isterinya seorang yang berkerjaya dan berasal daripada keluarga yang memang bukan jutawan lah, keluarga jutawan. Tapi dia diberhentikan kerja, lalu dia kerja apa? Bawa Grab, kerja dia buat. E-hailing Ustaz e-hailing. Buat benda tu. Dia tak ada rasa malu dan dia diberhentikan kerja bukan daripada syarikat yang calang-calang. Maknanya syarikat penerbangan. Waktu tu lah kan. Maksudnya, dia tak apa, okay, never mind. I still can provide with my own way dengan cara aku. Kan? Buat kuih jual. Kan? Awak dah pandai masak. Awak jual lah online. Kan? Buatlah, ambil lah order. Di rumah je. Di rumah je. Bukanlah alasan kata, okay, tak apa. Okay lah, stay home lah. You lah keluar. You dah okay. Tak. Itu bukan. Kalau macam tu memang bukan takat biawak. Nama kalau binatang apa pun kat dia. Sebab apa? Sebab malas. Dan malas ni nak sebut Da'i Aiman. Malas bukan kerana bangsa. Kalau orang kata Melayu pemalas, tengok jenama kuih je orang Melayu ni. Daripada manusia sampai ke binatang, semua ada nama kuih. Cucuk badak. Sebut manusia dulu. Puteri mandi, raja, puding raja. Dapat raja, puteri, nama kan main lagi awak. Lepas tu pergi binatang. Cucuk badak, cucuk kodok, kan? Cucuk udang, semua binatang ada. Kalau ada cucuk zebra pun dia nak bagi juga cucuk zebra. Kuih pula, kau jangan main-main kuih. Kuih spiral, kari puff.
Kuih lapis tak cukup selapis, lapis-lapis dibuat. Kek lapis, orang Melayu kalau nak kata malas lah, tak malas sebenarnya. Rajin Ustaz Rajin sebenarnya. Yang pemalas tu adalah diri. Dia tak ada kaitan dengan bangsa. Saya pernah bertemu dengan asnaf Cina yang telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan dia. Bila saya tanya dia, betul ke orang Cina ni, saya tanya dia, orang Cina rajin ke? Tak adalah Ustaz, dia kata. Kalau yang semua kan masuk Islam sebab nak dapat duit saja tu, itu pemalas lah. Itu Tuhan tak pernah tipu sama kita tau. Kita je yang banyak tiaw sama Tuhan. Saya kata sekarang ni siapa yang ustaz? Dia yang ustaz. Subhanallah. Dia kata tak ada kaitan. Cina pun pemalas juga. India pun pemalas juga. Tak ada kaitan bangsa. Saya kata Jawa mendailing tak ada kaitan. Tak ada kaitan langsung benda tu dengan kemalasan. Malas tu adalah satu sikap attitude. Maknanya raja orang Melayu tu sampai kuih lapis berlapis-lapis. Dan itu nama. Kita ada pemanggil talian, boleh kita raikan Ustaz Kita bersama dengan Tuan Ismail Mak Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, satu soalan pagi ni saya tanya Ustaz. Betul. Adakah dianggap beradab disebut menanggung biaya hidup oleh ahli keluarganya walaupun suami malah bekerja sedangkan anak menantunya itu aman bahagia? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan Ustaz. Bagus. Dia punya rimau tu cantik ujung tu. Apakah dia anggap menanggung biaya hidup kalau suami malam bekerja tapi menantu aman bahagia? Payah juga kita nak jawab kod rimau tu. Jadi macam inilah istilah menanggung biaya hidup ni adalah satu benda yang disebut secara umumnya dalam masyarakat ataupun dalam perumpamaan orang Melayu ya. Perumpamaan orang Melayu ni maksudnya kalau memang suami tu pemalas, isteri tu gembira ke, bahagia ke, suami tu kalau pemalas, biaya hidup lah tu. Tak kira lah apa pun, tapi kalau suami tu pemalas, tak nak dan juga memang tidak bertanggungjawab, tak ambil responsibility, maka dia tetap menjadi biaya hidup dalam pemahaman dan konteks orang Melayu punya perbahasan lah. Tapi apa yang isteri kena buat sekarang ni Ustaz? Isteri kena buat apa? Nasihat ke atau bila kita sebut tentang perkara ni, kena berbincang. Nombor satu adalah menerusi perbincangan. Ada setengah-setengah boleh bawa kes ni ke mahkamah syariah untuk diputuskan. Kadang-kadang dia perlu kepada kuasa juga. Kan, mahkamah ni saman kalau tak, kena bayar dan sebagainya. Maka ini adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh isteri lah. Dan termasuk sampai kepada extent, kepada had dia boleh menuntut cerai kalau dia nak. Dan kalau dia fikir dari sudut keluarga dan sebagainya, itu pertimbangan isteri. Maknanya ikut kadar ketahanan isteri tu. Kalau isteri tu kata okey, tak ada masalah sebab I tahu dia, I boleh tolerate, okey, I dah kerja tak boleh jaga anak, dia boleh jaga anak. Sekurang-kurangnya walaupun bertukar tangan benda tu, tetapi dia redha tentang benda tu. Okey, jadi terletak kepada keredaan dan kesanggupan emosi, fizikal dan juga kendiri isteri itu sendiri. Kalau kita cerita pasal suami yang berpoligami ni Ustaz, kadang-kadang dia kahwin seorang lagi, yang ni saya nak biar engineer, doktor, apa semua, boleh tanggung dia sebagai biaya hidup. Sikit komen boleh Ustaz, kita ada baki lebih kurang 1.5 minit je Ustaz. Okey, kalau macam ni pun memang ni biawak bukan setakat hidup, biawak profesional. Dia memang profesional sebab dia cari bini-bini isteri-isteri yang profesional untuk provide dia. Maka inilah satu proses mengambil kesempatan, bukan takat biawak hidup ni yang ni dah pergi kepada penginayaan mungkin mengambil kesempatan, kezaliman dan sebagainya. Maka ini tidak wajar untuk dilakukan. Maka kalaulah Nabi sebut kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut, cukup berdosa seorang lelaki itu, dosa besar, maksudnya dosa besar, seorang lelaki itu dia mengabaikan orang yang wajib ditanggung. Kalau dia abaikan sikit pun dah berdosa, apatah lagi kalau dia ambil kesempatan dan buat kezaliman. Okey, baik Ustaz. Kita nak bincang lagi perkara ini dengan lebih terperinci para penonton. Kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Jadi terima kasih kepada para penonton TV3. Kita nak berehat seketika. Kita sambung lagi 30 minit di TV9 kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan topik munakahat, Ustaz, berkaitan dengan menanggung biawak hidup. Tapi sebenarnya, Ustaz, kita nak berbalik kepada satu ungkapan motivasi yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, ungkapan daripada Al-Quran, iaitu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ini satu kata-kata motivasi, Ustaz. Bahawa nak bagi tahu bahawa orang lelaki kat luar sana adalah merupakan satu rijal, merupakan yang merupakan qawwam, ketua kepada keluarga, ketua kepada orang perempuan, yang mana kita tak boleh malas, jangan duduk-duduk saja. Jadi Ustaz, mungkin sikitlah Ustaz, kita nak bangkitkan semangat lelaki-lelaki kat luar sana. Jom bangkit. Kerja apa pun tak apa, jual air tepi jalan pun tak apa. Yang penting usaha cari rezeki, Ustaz. Sikit motivasi. Baik. Kita kena imbangkan antara sunnatullah dan syariatullah. Ini dia punya keyword dia. Saya meminjam kata-kata dan juga rumusan sahabat saya Ustaz Hazrizal berkenaan dengan sunnatullah dengan syariatullah. Syariatullah apa? Tanggungjawab kita kepada Allah SWT ikut syariat. Ibadat kita, solat, puasa, zakat, sebagainya. Semua tu tanggungjawab kita berdasarkan syariat Allah SWT. Sembahyang duha, orang sembahyang duha jemput dan pujuk rezeki. Kan? Dia sembahyang duha je. Dia punya waktu duha tu dia sembahyang, tapi sebelum nak sampai ke waktu duha tu dia lena. Dia bukan kerja. Itu cerita lain lah. Dan yang kedua adalah sunnatullah, iaitu ketetapan Allah Ta'ala dalam berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan. Contohnya, kalau dia siram pokok, pokok subur. Kalau dia baja pokok, pokok akan hidup dengan baik. Kalau dia bagi makan kepada haiwan, sebab nafkah ni dia bincang tau. Nafkah pokok, nafkah haiwan, bincang semua. Islam lengkap semua bincang. Bukan manusia saja. Kalau kita bela haiwan, nafkah kepada haiwan tu. Ada pertanggungjawaban dalam syarak. Nafkah kepada pokok, bela pokok, awak tak siram, awak tak bagi nafkah kepada pokok tu. Cerita dia. Jadi benda ni, contohlah, maknanya usaha. Maknanya usaha tu kena buat. Dan inilah yang harus kita ni. Dan Al-Kasibu Habibullah, orang yang, ini bukan hadis, ini satu kata-kata yang saya pernah terbaca di pintu gerbang Grand Bazaar di Turki. Orang yang berusaha ni Allah kasih, Allah sayang. Motivasi lagi nak bagi apa? Orang yang cari rezeki, man bata kallan fi talabil halal. Orang yang tertidur keletihan kerana mencari yang halal, bata maghfuran lahu, kata Nabi SAW. Hadis Nabi SAW sebut apa? Dia akan tidur dalam keadaan dia diampuni dosanya oleh Allah. Lagi nak bagi motivasi. Penat terlena ni, Ustaz. Penat terlena. Allahu Akbar. Apa kadang-kadang tengah kerja kan, bukan khutbah yang mengantuk. Kerja pun mengantuk kak. Tak larat. Balik-balik kadang telak, sambil bawa motor terlelap, bawa kereta terlelap. Kan? Orang penat bekerja. Tidur tu Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allahu Akbar. Bagi lagi. Siapa yang keluar mencari rezeki, kan? Untuk nak suap rezeki yang halal. Kalau dia mati fi sabilillah. Mati jihad. Dapat pahala jihad. So apa lagi yang kita nak? Maka bangkitlah, pujuk, jentik, pump start, jump start, CPR. Jiwa hati kita yang telah pun lama kemalasan dan mati, hidupkan kembali untuk mendapatkan rezeki fadilat yang Allah Ta'ala. Bila Allah tahu fadilat, kelebihan Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlih, cari fadilat, kelebihan Allah. Allah nak bagi kelebihan, awak tak nak ambil. Sebab tu Sayyidina Umar marah kepada golongan-golongan ahli sufah. Ahli sufah yang duduk dekat belakang kawasan Masjid Nabi ni, belakang ghurfah Nabi tu, belakang bilik-bilik Nabi SAW tu, hujurat Nabi SAW. Belakang hujurah tu dia ada satu platform, dia tinggi sikit.
ahli sufah, orang duduk berzikir, orang duduk ni kan. Tapi kebanyakan mereka tu orang miskin. Ada orang miskin yang mampu, ada orang miskin tak mampu. Yang mampu ni, Sayyidina Umar kata, kamu buat apa kat sini? Kami beribadat, tunggu masya-Allah, orang bagi makan. Hampa ingat ni, Allah nak turun hujan emas dengan hujan perak ah. Pergi kelak cari. Sayyidina Umar sangat benci kepada orang yang malas. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Pernah satu ketika Imam Abu Hanifah lalu tengok kat jendela ada seorang berdoa tengah malam. Ya Allah, berikan rezeki, aku tak ada makan hari ni. Imam Abu Hanifah balik, bungkus-bungkus makanan, bagi letak nota. Semoga Allah Taala memudahkan urusan kamu. Besok Imam Hanifah lalu lagi. Doa dia apa pula? Dia tukar doa. Dia bukan pergi keluar kerja, dia tukar doa. Ya Allah, ada orang macam semalam boleh tolong bagi lagi hari ni. Lagu tu pula doa dah. Okey, Imam Hanifah kata tak apa, aku bagi makan juga, tapi tulis lagi. Mat, lebih kurang gitu lah. Mat, hang jangan duk lagu ni sangat ni. Ni apa pasal jadi lagu ni pula? Bukan Tuhan suruh lagu ni, Tuhan suruh hang keluar kerja. Jadi cara kita tu maknanya tolonglah hidupkanlah kembali jiwa yang telah mati itu. Saya yakin Ustaz, tak ada pun sebenarnya biawak hidup kat luar sana. Kebanyakan daripada mereka ni berlaku adalah mungkin gaji suami rendah dan gaji isteri tinggi. Dan bagaimana si suami ni walaupun gaji sikit tapi tetap nak melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik, Ustaz. Ya. Inilah yang kita sebut tentang kadar yang dia mampu. Itulah dekat mana dia boleh bagi tu, dekat situlah yang Allah Ta'ala nilai. Kan Allah kata liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang nak belanja tu ikut kadar dia. Kan? Dia boleh bagi, dia boleh provide banyak tu. Dalam hadis Nabi SAW sebut an tut'imha idza ta'imat. Bagi dia makan jika mana dia bila mana dia nak makan. Wa taksuha idza tasaita. In tut'imha idza ta'imta. Kalau kamu bagi dia makan bila mana kamu makan. Hang makan, bagi dia makan. Kalau hang tak makan pun, hang kena bagi dia makan juga. Okey, nombor 2. Nombor 2, bila hang pakai, hang kena bagi dia pakai. Jangan hang pakai Versace, hang pakai LV, isteri hang pakai pakai baju bandar, baju kedai hari-hari. Hang cerita lebih kurang gitu lah. Jangan pukul wajahnya dan juga jangan diherdik, jangan dihodohkan isteri itu dan disakiti emosi dia, dan jangan meninggalkan dia kecuali di rumah. Okey, itu satu. Kemudian Nabi SAW sebut juga dalam dia ni, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi tahrir raqabah, dinarun tasaddaqta bihi an nafsik, dinar anfaqtahu ala ahli. Satu dinar hari ini besar atau besar? Betul. Satu dinar besar. Tapi belanja tu, yang kau belanja atas keluarga, a'zamuha ajran. Itu pahala lebih besar. Kan? Tuhan bagi. Walau kau bagi sikit, kau bagi banyak, kau bagi sikit, pahala dia besar. Okay? So itu yang harus kita letakkan sebagai motivasi supaya kita tak apa. Aku boleh provide RM1, aku akan provide RM1. Kerana RM1 itu di mata Allah SWT nilainya sangat tinggi. Bayangkan ya, Ustaz sebutkan ni satu kata motivasi ni, kita nak pegang betul-betul, kita nak potong elok-elok ni supaya jadi pedoman kepada lelaki-lelaki di luar sana. Kita ada pemanggil talian Ustaz bersama dengan Robizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Fatimah untuk legam Ustaz. Aku sedikit, tak semua suami macam tu kan. Betul. Ada yang suami rajin bekerja. Ya. Cuma nak minta Ustaz cerita sikit pada sahabat Nabi. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Puan Robizan, dia bertanya macam mana dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Okey. Silakan Ustaz. Bila kita sebut tentang ini, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim adalah percontohan terbaik. Bila kita sebut tawakal ni, sebab Nabi SAW berdagang dan juga pergi, yang berdagang, yang keluar membanting tulang di ladang kurma, membanting tulang di ladang kurma. Yang keluar berniaga, yang keluar cari rezeki yang lain, keluar cari rezeki yang lain. Cerita yang kita sebut tadi itulah seorang sahabat Nabi SAW yang mana bila dia balik, dia dah dapat rezeki dah. Dia dah ada rezeki dah. Maka sahabat-sahabat Nabi adalah percontohan paling hebat. Abdul Rahman bin Auf, waktu dia hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal semua. Bila dia sampai nak dipersaudarakan dengan
penduduk Madinah Ansari tu, dia kata apa? Ansari tu nak bagi apa kat dia? Nak bagi, aku ada harta sebanyak ni, ambil separuh, tinggal kat aku separuh. Aku ada isteri dua orang, ambil seorang, aku tinggal kat aku seorang, jangan ambil dua-dua. Ya, aku ada tanah, ambil sebidang, aku tinggal kat aku sebidang. Kata Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Saya nak sebut Umar bin Abdul Majid. Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Dia kata, barakallahu fi malika wa ahlik. Allah berkati harta kamu, berkati keluarga kamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku mana pasar. Itu je. Dia nak tahu market kat mana. Sampai kat market, dia tahulah nak buat apa. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, aku lebih suka kalau aku mati di pasar ketika mana aku sedang berdagang mencari rezeki. Kan? Bukan duduk pasar saja-saja, window shopping lebih kurang. Tak, bukan. Sebab dia tengah duduk usaha cari rezeki. Tuan-tuan tengok, orang yang tolak ikan, angkat sayur, itu semua real work. Peluh yang menitik itu semua insya-Allah menghapuskan dosa dia kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat lain lagi, Ibnu Abbas sebut, aku tak suka orang yang duduk sahaja, sebagaimana dia berusaha untuk akhirat, dia kena berusaha begitu juga gigihnya untuk dunia dia. Sahabat saya kata Suhaib Ar-Rumi, sebutlah nama sahabat Talhah bin Ubaidillah, Abu Talhah. Semua sahabat-sahabat ni adalah, kalau kita tengok sahabat, dia punya keyword dia rajin. Tak ada sahabat yang malas. Kebiasaannya memang tak ada sahabat yang pemalas. Maknanya apa yang kita nak bawa pada hari ini, Ustaz, adalah keluar, usaha, cari rezeki itu, dan Allah akan berikan dengan yang sepatutnya kepada apa yang telah kita usahakan. Baik, Ustaz, isunya sekarang ni, isteri ni sayang sangat dengan suami ni. Apa bentuk suami sekalipun, saya tetap sayang dekat awak. Jadi sahabat kita ni, satu soalan yang menarik ni, Ustaz. Mempunyai suami kaki judi atau penagih dadah, memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Ada yang menyalahkan isteri, kenapa pilih suami macam tu? Kenapa sebelum kahwin tak selidik betul-betul? Adakah boleh salahkan isteri? Bukankah jodoh pertemuan Allah yang tentukan? Okey. Jodoh pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, tetapi usaha manusia jangan dikesampingkan. Maksudnya manusia kena berusaha juga. Memang Allah tentu usaha. Kita nak cari isteri, kan, kadang-kadang bukannya jumpa, Assalamualaikum, jom kahwin, terus kahwin. Tak, bukan macam tu. It's not as simple as that. Tapi dia ada usaha yang terlibat, usaha manusia yang terlibat dalam hal itu. Isteri yang memilih suami, kadang-kadang dalam kehidupan yang awal mungkin dia tak tahu. Dia ada dua kemungkinan. Nombor satu, mungkin dia tahu, tapi dia kata, okey, ni aku peluang aku pasal aku sayang kat dia, aku suka kat dia. Itulah orang perempuan, dia punya cinta tu abstrak, kita tak tahu. Dia mungkin tengok mamat ni, dia tak tahu jatuh hati, walaupun mamat ni pemalas dan sebagainya. Jadi barangkali ini adalah satu benda yang dia kena tengok, sama ada dia pilihan dia ke atau bukan pilihan dia ke. Mungkin kita boleh sambung panel lah kot. Okey, baik Ustaz. Kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Hujung ni Ustaz nak bagi tips macam mana kita nak bangkit daripada malas. Baik para penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam topik perbincangan menanggung biawak hidup. Sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik daripada Nur Maziah. Kita nak tanya satu soalan berkaitan dengan biasa yang terjadi kepada suami yang tak bekerja, yang dikaitkan dengan tanggung biawak hidup ini masalah sosial yang sepatutnya tak ada dalam masyarakat. Inilah punca isteri jadi nyusus. Cuba berprasangka baik terhadap suami, tapi ianya ibarat barah makin parah. Pada pandangan Ustaz, apakah cara terbaik untuk mengatasi suami-suami yang selesa ditanggung ini dan tak bertanggungjawab daripada terus berleluasa? Okey, baik. Bila kita sebut tentang perkara ni, memang tak sepatutnya ia berlaku dalam sosial kemasyarakatan kita, sebab antara elemen ataupun juzuk-juzuk dalam nukleus masyarakat yang besar adalah keluarga.
Sebab kalau pincang keluarga ni, rosak keluarga, rosaklah masyarakat. Ya. Sebab masyarakat terbina daripada juzuk-juzuk keluarga yang ramai. Dia satu family bentuk satu taman, satu masyarakat bentuk lagi masyarakat. Hari ini kita berbincang tentang masyarakat madani. Ibnu Khaldun bawa bukan sahaja konsep madani tapi konsep teori Umran, kan, yang mana kemakmuran, kesejahteraan adalah berdasarkan kepada orang kata apa, kemodenan, keilmuan dan juga ketamadunan. Ini dia. Dan ketamadunan tidak dibina dengan malas. Tak ada. Rome was not built in a day. Kota Roma tidak dibina dalam sehari. Kan? Maksud tak dibina dalam sehari itu maksudnya apa? Maksudnya dia perlukan kerja keras. Kan? Macam mana Colosseum tu kita nampak. Itu kalau Rom, kalau orang Islam. Kan? Kaabah, bagaimana Madinah dibentuk, Mekah dibentuk sebagai pusat perdagangan dunia pada ketika itu. Orang datang, Rihlatul Syita' was Saif. Rihlatul Syita' daripada Saif, orang pergi ke sana, pergi ke Syam. Syita' datang ke Madinah, ke Mekah untuk berniaga. Jadi ini adalah satu konsep yang telah pun ada dalam masyarakat kita, dalam sistem. Jadi bila berlaku macam tu, macam mana nak tangani, tidak lain tidak bukan memang kena ada kesedaran dan juga kena ada desakan. Kalau nak kata sebut desakan ni, kerajaan kena buat akta ke suami yang malas bekerja ni masuk penjara. Tak jadi kerja juga, sebab kalau dia masuk penjara kena tanggung ke dia. Kan, lagi-lagi menanggung. Sudahlah biar awak belakang penjara pula. Kan? Sudah Allah, kan, dalam hidup belakang penjara pula, diberi makan lagi, duit cukai lagi kena bayar. Jadi orang-orang yang macam ni memang menyusahkan masyarakat. Kalau begitu kita hapuskan saja. Tak boleh lah, dia hak dia nak hidup dan sebagainya. Perlulah kepada tindakan-tindakan ahli keluarga, desakan kawan-kawan dan sebagainya. Dan juga kena ada satu perkara yang harus mereka ini belajar, bahawasanya pengabaian ini akan menyebabkan kesan yang buruk di akhirat. Itu kena bagi faham. Baik Ustaz, kita ada soalan terakhir ni Ustaz. Baik. Pasti akan lebih menarik daripada pemanggil di talian kita bersama dengan Encik Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya Iman dan juga Ustaz Husni Abdul Rahman. Ya. Silakan Encik Ilyas. Soalan saya begini. Ada satu hamba Allah ni, dia bekerja ni kalau kerja sambil-sambilan di gerai. Tapi setelah bekerja dengan penat, lelah yang terlampau sangat, keletihan ni, dia akan tidur selama 2 hari. Masya Allah. Okay. Jadi kalau dah jadi tidur keletihan selama 2 hari, jadi masalah pada isteri untuk menggerak dia, mengejutkan dia tu. Di tempat saya, isteri ni sebab kerja sendirian lah, untuk mencari kerja, dia pun dia buat jualan kuih muih jugalah ni. Jadi masalah lah kepada si isteri ni. Jadi saya tanya di sini, adakah si suami yang tidur selama 2 hari ni menjadi dia orang tergolong dalam menanggung biar yang hidup ni juga? Minta pencerahan daripada Ustaz itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mungkin kategori ni dia bukan bewak hidup tapi bewak koma. Mungkin lah sebab dia antara hidup dengan tak hidup. Allahu Akbar. Tapi the fact hakikat yang dia tu kerja tu dah satu benda yang sangat baik dah sebenarnya. Lihat dari sudut positifnya, maknanya dia kerja juga kurang-kurang dan dia letih mungkin kerana badan dan sebagainya, kerana keadaan fizikal, dan dia tak mampu nak beli ubat, dia tak mampu nak baiki diri dia, kan. Sebab apa? Sebab tak mampulah. Dan dia tidur 2 hari. Tidur 2 hari ni memang letih sungguh ni, nampak ni kan, tidur 2 hari. Kami pernah berpengalaman lah kalau musim-musim sejuk, musim-musim panas, kan. Masa belajar dululah, kami bagi istilah hibernasi. Macam ikan duduk dalam lumpur tu, bila lumpur ada sungai kering kan, ikan duduk dalam lumpur, bila marai ayak baru dia jaga. Dia hibernasi kan. Maknanya orang boleh tidur, memang orang boleh tidur. Kejut ni semayang dengan makan je, lepas tu sambung tidur balik. Jadi cerita dia memang betul, memang susahlah isteri tu, tapi isteri tu kena kejut juga. Pertama sekali semayang, tidur ke tak tidur, Han tak boleh semayang dalam tidur, kan. Saya semayang dah tadi. Zuhur tadi saya dalam mimpi bangun pula kehidupan astral saya pergi semayang tadi, saya jangan duk buat mampu tu, kan.
dia kena bangkit juga, isteri kena kejut juga, macam-macam mana pun kena kejut juga. Tanggungjawab hidup ke, dia at least dia buat juga kerja dia, tapi ialah sikap tu lah. Sikap tu perlu diperbetulkan, perlu dibaiki dan kena usahalah juga. Kalau ada orang-orang yang mampu, ini tanggungjawab masyarakat. Betul. Bila tahu hal ni, isteri mungkin mengadu, okey, macam mana? Jom kita bawa dia pergi berubat. Tak apa, kami kumpul duit sikit-sikit, kita bawa pergi berubat. Itu cara. Macam mana masyarakat. Janganlah biar isteri tu tanggung seorang-seorang. Okey, baik Ustaz. Okey. Sekarang ni Ustaz, kita nak tahu tentang suami-suami di luar sana mungkin mengeluh Ustaz, penat, pagi kerja, malam kena kerja part time lagi, bagi nafkah kepada anak, bagi makan anak, duit belanja anak, duit belanja isteri, nak bayar sewa rumah, bayar kereta dan sebagainya. Mungkin ada lelaki luar sana mengeluh, kenapa lelaki yang kena tanggung semua benda ni? Dan termasuk 3 pelajaran topik kita pada hari ini Ustaz. Tafadhal. Okey. Pertama sekali, ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa lelaki kena tanggung? Pertama, ganjaran yang Allah Ta'ala berikan sangat besar. Semua itu diberi pahala fisabilillah, ganjarannya pahala fisabilillah, dan dia akan menuai pahala di sisi Allah Ta'ala walaupun satu suapan yang engkau berikan kepada isteri engkau, hatta luqmatan taj'aluha fi imra'atik, Nabi sebut satu suapan tu, itu pun dinilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, termasuk memberi nafkah kepada keluarga ni tersedekah. Dia masuk dalam bab sedekah. Semua tu jadi sedekah. Maknanya dahlah buat kewajipan, dapat pahala on top of that sedekah pula. Okey, nombor 3. Nombor 4, kalau kita nafkah tu, reta yang kita bagi tu dia bertambah-tambah barakah. Tadi minta 3 kan, tadi 4. Tambah barakah. Maknanya pengajaran daripada apa yang harus kita belajar daripada ayat ni, nombor 1, bila mana Allah Ta'ala bagi tanggungjawab itu kepada suami, itu bermaksud privilege, keutamaan Allah bagi kat kita. Allah bagi satu task, satu tugas kepada kita yang mana kita patut jaga, dan insya-Allah moga-moga dengan kita jaga tanggungjawab itu, Allah Ta'ala akan berkati kita, insya-Allah. Oh, itu dia. Suami-suami kat rumah tu dah siap dah dengan tali dan kapak tu nak keluar pergi bekerja Ustaz. Walaupun rehat. Walaupun rehat. Mereka dah buat persediaan dah. Mungkin esok nak start bayar Ustaz. Mungkin kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في جسدنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في حياتنا كلها ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dengan rezeki yang halal, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, dan cukupkanlah kami daripada meminta dan juga bergantung kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan, kesihatan, kesejahteraan dan kemantapan kepada tubuh badan kami ya Allah, agar kami dapat menggunakan segala tenaga itu untuk mencari rezeki yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah para isteri yang di luar sana yang mempunyai suami-suami yang mungkin tidak sedar akan tanggungjawab mereka. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka, berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran, dan bantulah mereka dalam memberikan kesedaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kepada para penonton sekalian, esok kita ada temu janji dalam topik perbincangan yang menarik berkaitan dengan hadis dan amalan. Topiknya menggunakan kunyah bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar dan dibantu oleh moderator Da'i Hadori. Baik para penonton sekalian, saya Da'i Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada sikit kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ila liqa ma'as salamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz.